حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awak pagi kuat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, abang hebat. Dia baru turun umi tadi naik atas langit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kita. Khususnya dua nikmat yang besar, yakni nikmat iman, yang padanya maka kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam, maka kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap daripada kita merupakan umat yang pertama yang masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga masih lagi mendapat peluang maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aftah alaina abwab ar-rahmah wa abwab an-ni'mah wa abwab al-quwwah wa abwab ar-rizq wa abwab al-'ilm wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu keampunan, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keberkatan, dan pintu-pintu yang mendekatkan kami kepada-Mu, Ya Allah. Mudah-mudahan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang diberikan nikmat yang banyak, insya-Allah. Pada hari ini kita akan membicarakan berkait rapat salah satu daripada perkara yang berlaku di tengah-tengah ujian yang dihadapi oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam episod berkait rapat dengan peristiwa besar hari kiamat, yaitu di antaranya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam keadaan tersebut, maka bumi akan berhadapan dengan kerosakan yang banyak. Dan di antara salah satu ujian yang akan berlaku kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tanda-tanda besarnya, yaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat dan terbitnya matahari dan terbelahnya bulan. Maka peristiwa ini merupakan salah satu daripada peristiwa yang memberikan kejutan kepada kehidupan manusia. Pun begitu, dalam membicarakan hal berkait rapat dengan matahari, sebenarnya dia bukan sahaja cerita tentang matahari, tetapi dia merupakan salah satu dari perkara yang kita kena renung. Khususnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kepentingan masa di dalam surah Al-'Asr. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, terbitnya matahari di sebelah barat adalah salah satu daripada 10 tanda besar hari kiamat, yang mana diriwayatkan yang sedemikian dalam 9 hadis nabawi. Adapun dalam kitab Allah, maka ia disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am
ayat 158. Allah berfirman dengan mafhumnya, apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhan, atau kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu yang menjadikan al-ammah, yaitu hari kiamat. Pada hari itu datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu. Itu berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatkannya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Surah Al-An'am ayat 158. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu, itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya daripada itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahawa satu hari akan menimpa kepada orang-orang kafir dan mereka-mereka yang munafik, mereka-mereka yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan berhadapan dengan satu hari yang buruknya lebih daripada hari-hari sebelumnya, di mana hari tersebut matahari akan berpindah arah ke sebelah barat, dan pada hari itu akan disegerakan azab kepada manusia. Hari itu semua manusia berada dalam keadaan ujian, kesengsaraan, dan juga tidak beruntung. Kerana Allah menyatakan pada hari itu dua perkara akan berlaku. Yang pertama, jikalau mereka itu bertaubat pada hari tersebut, taubat tidak akan diterima. Dan ketika hari itu datang, mereka mengucapkan dua kalimah syahadah mereka tidak akan diterima. Di dalam perbincangan kita hadis, perkara ini merupakan salah satu daripada perkara besar yang ditakutkan oleh ahli ulama. Kerana pada hari itu telah diangkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu masa betul-betul telah merugikan manusia. Oleh kerana itu, sebahagian daripada ulama menyatakan, berhati-hatilah kamu dengan dua masa. Pertama, masa yang dimana kamu bertanggung dalam melaksanakan ketentuannya, iaitu apa yang diwajibkan Allah Ta'ala. Yang kedua, berhati-hatilah kamu dengan masa yang akan menjerat umur kamu, iaitu hari kematian. Jadi dua masa ini merupakan salah satu daripada perkara besar yang akan berlaku kepada kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab, sesungguhnya setiap manusia ini dia ada tarikh luput, dan tarikh luput bagi umur manusia itu ialah ketika hari ajalnya, dan tiap-tiap manusia itu telah ditentukan bilakah tarikh ajalnya. Kisah berkait rapat dengan terbitnya matahari di sebelah barat, yang sebelumnya terbitnya daripada sebelah timur, dan juga tertutupnya pintu taubat. Ini menunjukkan kepada satu peristiwa yang Allah rahsiakan di dalam surah Al-Asr. Maka untuk kita gali peristiwa ini, kata ulama, kita perlu melihat kepada surah Al-Asr. Apa rahsia dalam surah Al-Asr? Ada satu rahsia yang sangat penting dalam surah Al-Asr. Boleh rujuk tafsir surah Al-Asr. Pertama sekali, pandangan daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa yang memahami surah Al-Asr
maka cukuplah dia menjadi bekalnya untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam surah Al-Asr? Kita lihat sama-sama. Wal asr, demi waktu asar, mengikut pandangan sebahagian kecil daripada ulama. Wal asr, dengan pandangan jumhur ulama, membawa maksud demi masa. Apa kaitan di antara masa dengan waktu asar? Ulama khilaf dalam memahami ayat yang pertama pada surah ini. Baik. Pertama sekali, masa ini sangat pentinglah. Umumnya begitu. Tetapi sesungguhnya masa ini sangat penting kerana yang pertama sekali, hidup kita ini bernilai, bermanfaat di antara waktu subuh dengan waktu asar. Itu sahaja. Amal kita ni bermula daripada waktu subuh hinggalah waktu asar. Oleh kerana itu, setengah daripada ulama berpendapat kerana waktu asar itu amalan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian lagi ulama mengatakan adalah kerana manusia itu dunianya sekitar waktu subuh hingga waktu asar. Macam kita jugalah bekerja kan, waktu pagi sampai waktu petang, habislah kerja. Seumpama manusia itu melihat pada waktu petang, pagi dia mencari rezeki, petangnya dia pulang. Sebegitulah orang-orang yang hidup di atas muka bumi, paginya dia hidup, petangnya dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahsia. Ramai manusia melihat dunia sebagai tempat tinggal, tetapi orang muqarrabin, orang yang dekat, melihat dunia sebagai tempat persinggahan yang akan dia tinggalkan. Oleh kerana itu, banyak hadis Rasulullah cerita tentang persiapan mati. Antaranya satu hadis yang terkenal, seorang sahabat pernah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, di antara kami ini siapakah yang paling baik amalnya?" Maksudnya, bila sebagai manusia ni, macam mana paling baik bila kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah mengatakan dua benda yang manusia kena fikir, baik yang cakap, baik yang mendengar. Lihat dengan berhati-hati. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mengingati mati. Apa maksud mengingati mati? Adakah sekadar dengan melihat kematian? Bahkan ulama hadis memberikan syarah yang lebih jelas dalam bab itu. Mengingati mati bukan sekadar melihat kematian, melihat kepada asbab-asbab yang boleh mendatangkan kematian. Yang pertama, banyak makan. Banyak makan sampai lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak melihat aib manusia sampai terlupa untuk melihat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak menceritakan keburukan orang lain sampai terlupa untuk taubat yang perlu dia segerakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hebat. Ulama-ulama yang hafiz, al-arif billah, menyatakan demikian. Itulah yang dimaksudkan dengan banyak mengingati mati, iaitu dengan banyak melihat nikmat Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu tidak menafikan
Mati ni memang kita akan dapat lihat. Bila orang mati kita rasa takut. Tak ada orang tengok orang mati rasa gembira, tak ada. Tengok orang mati, oh mati dah kawan kita. Baru semalam kita makan, lepas habis kuliah makan, dah meninggal lah pagi. Contoh lah, nak menunjukkan kepada kita bahawa kematian itu dekat. Tetapi bukan itulah hakikat kematian yang sebenar. Hakikat kematian sebenar iaitulah kita berpaling daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita merasai selesa sebagai hamba Allah Ta'ala, sampai kita terlupa untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar itu, banyak mengingati mati dan melakukan persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Apa persiapan untuk kita berhadapan dengan kematian? Pertama sekali, persiapan ini ulama telah susun. Sebelum kita mati, benda kita nak kena buat. Yang ni tiap-tiap diri kena fikir. Nak cantik boleh cantik, balik kau fikir, kau dah buat kau belum? Apa yang ulama sebut ni. Pertama sekali, dalam berhadapan untuk kematian ini, pertama sekali kita kena segerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab taubat, sunnah kepada kita untuk mengingati dosa yang kita lakukan, dan sunnah kepada kita menghadirkan rasa penyesalan ke atas dosa kita buat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar doa. Kerana doa yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, doa seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana takutnya dia kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, hinggalah menitis air matanya kerana takut kepada api neraka Allah Ta'ala, maka mata tersebut tidak akan dijamak oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita kena berdoa sampai terbit perasaan menyesal, sampai ada rasa kehambaan dalam diri kita. Itu perkara pertama yang kita kena buat, jaga hablum minallah. Kedua, hablum minannas terbahagi kepada tiga. Pertama sekali, orang yang kita pernah berhutang secara harta. Kita ambil hutang dengan dia lah, perlu dibayar. Dalam bab hutang, tuan-tuan, antara perkara yang sangat alim ulama tidak suka, iaitu berbuat hutang. Jarang kita jumpa alim ulama hidup dalam hutang. Ustaz-ustaz tu ramai ya. Ustaz buat hutang tu ramai. Alim ulama buat hutang jarang. Kalau ustaz tu biasalah, ada kereta baru, keluar kereta baru, beli kereta baru. Cash ke ustaz? Mana mampu beli cash? Hutang lah. Tapi alim ulama dia tak macam tu. Lihatlah kehidupan alim ulama. Saya ingat satu ketika dulu ziarah bersama tuan guru saya di Terengganu, tempat Tok Kupalo. Mula-mula dia buka pusat madrasah ilmu di masyarakat. Apa dia buka? Dia buka tepi sungai. Dia potong kayu sendiri, dia buat madrasah sendiri. Dia tak minta orang. Dia apa yang ada dekat tangan, yang tu dia pakai. Dan zaman tu alhamdulillah lah, pemerintah ni okey lah. Buka tepi sungai, maknanya orang datang belajar dan tidak mengambil upah pun daripada itu, sebab dia pun tidak mendapatkan apa-apa keuntungan pun daripada itu, semuanya hasil alam. Tapi nak menunjukkan berkatnya madrasah dia, daripada madrasah itulah berkembangnya madrasah-madrasah yang lain. Menunjukkan kepada kita itulah nilai ilmu, sesuatu yang dilakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan sesuatu itu hilang keberkatan
dengan kita mengambil hak orang lain. Dia tak berhutang. Bab hutang ni memang Rasulullah sangat allergic. Ada 2-3 hadis Rasulullah cerita bab hutang. Tapi antara hadis yang paling masyhur, Rasulullah tak solatkan jenazah orang yang berhutang. Siapa yang berhutang, hati-hati. Pernah berlaku zaman Rasulullah, sahabat tak nak bagi Rasulullah, sahabat datang kepada Rasulullah suruh solatkan jenazah seorang sahabat, tapi Rasulullah tak mahu solatkan. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Kerana dia ni terkenal dalam hidupnya suka berhutang dan tidak membayar hutang. Rasulullah mengatakan, aku tidak akan solatkan jenazah melainkan ada orang bertanggungjawab ke atas hutangnya. Maka angkatlah tangan seorang sahabat, ya Rasulullah, semua hutangnya aku tanggung. Baru Rasulullah solat. Hadis itu tak sampai situ ya, panjang lagi. Hari esoknya Rasulullah datang jumpa kawan. Dah bayar hutang ke belum? Sedikit lagi Rasulullah. Segera kan? Hari esok datang lagi. Ya Rasulullah tanya, adakah hutang telah diselesaikan? Sebahagiannya telah diselesaikan Rasulullah. Aku masih bertemu dengan orang yang dia mengambil hutang. Cari lagi orang ambil hutang. Pergi tanya jiran, jadi tetangga, kampung ke kampung. Kenal tak si fulan? Dia pernah berhutang? Ada. Ada tak si fulan? Kamu kenal si fulan dia pernah berhutang kamu? Ada. Makin ramai orang datang pula. Awalnya selesai tak? Makin ramai pula orang yang dia berhutang. Kiralah selesai. Barulah Rasulullah tidak lagi bertanya kepada dia. Jadi nak jadi gorentok pun kena fikir-fikir juga. Tapi itu nak beritahu kepada kita, hutang ini merupakan satu beban. Yang kedua, berkait rapat hablum minallah, iaitulah perkataan. Sebab itulah Islam sunnah memberikan perkataan baik kepada orang lain walaupun ada keburukan pada orang tersebut. Ya. Contohlah, si fulan ni waktu hidup selalu caci maki orang, tapi jangan cerita bahawa dia ni suka memaki orang. Contohnya, si fulan ni waktu hidup dia pernah berzina, jangan sebut waktu hidup dia pernah berzina. Contohnya, si fulan ni dalam hidupnya dia pernah mencuri, tapi dia dah jumpa orang dan minta maaf, tapi dia pernah mencuri, dia pernah makan rasuah. Contohlah, jangan cerita bahawa dia tu nanti mati makan rasuah. Jangan cerita bahawa dia mati tu baik. Maka pandangan ini diambil oleh ulama-ulama muktabar Nusantara. Bila berlaku kematian, maka ditanya kepada jemaah, apa yang kalian lihat pada jenazah ini? Baik. Itulah asal-muasalnya, kerana mendoakan kebaikan kepada orang walaupun orang itu melakukan kerosakan, itu adalah satu kemuliaan saudara kepada saudaranya yang lain. Tetapi kita sendiri faham, jika dosa yang kita lakukan tidak tertanggung dan boleh menyebabkan matinya kita dalam keadaan fitnah. Satu lagi, dalam bab hablum minallah, perkara yang sangat penting, iaitu menjaga harta orang lain. Ini ramai orang tak pandang sangat. Dalam hidup kita ni sebenarnya kita banyak menjaga harta orang lain. Macam kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni, kan? Di dalam rumah Allah Ta'ala ini ada harta orang lain, ada harta sedekah, ada harta milik umat Islam yang kita gunakan secara wakaf. Kadang-kadang kita laksanakan dengan amanah dan kadang-kadang kita laksanakan dengan tidak amanah. Setiap tempat kita pergi adanya harta orang yang kita tanggung. Baik, kita lihat yang pertama sekali, dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kena perhatikan bila kita datang ke masjid? Nombor satu, memelihara hak Allah Subhanahu Wa Taala.
Apakah hak dia? Di antaranya hak bersilaturahim. Bagi salam ke belum? Itu di antara hak dia. Hak lagi di dalam rumah Allah, jauh daripada perkataan-perkataan yang melalaikan, jauh daripada jual beli. Maksudnya dalam kawasan rumah tempat kita ibadat, kita tak boleh jual beli. Walau ustaz sekali pun ustaz pun tak boleh jual beli. Saya datang dari jauh, dekat belakang sana tu ada buah kurma, belilah kurma. Saya dah jampi dengan 30 juzuk Al-Quran. Oh, tak. Tak boleh. Ulama fiqh mengatakan haram berjual beli dalam masjid. Kalau pun nak jual, cakap sahaja. Saya ada bawa bekalan kat belakang tu, tuan-tuan lihatlah kalau tuan-tuan berkenan. Memadai. Tak boleh sebut item, tak boleh. Itu dalam bab fiqh. Lagi satu hak dalam masjid apa dia? Jauh daripada hiburan yang melalaikan. Tak boleh. Ini pun nak tegur juga. Ulama-ulama banyak dah tegur. Contohnya apa dia? Bergendang di dalam ruang solat. Na'udzubillah. Banyak video-video kita tengok, mungkinlah AJK pengerusi itu kita elit dalam bab tersebut. Tapi tak boleh. Gendang tak boleh digendangkan di ruang solat. Tak boleh. Nak bergendang ke luar daripada ruang solat, itu dibenarkan. Yang dah lepas-lepas ada video-video tengok tu tak apalah, orang jahil. Tapi hukum tetap hukum. Itu hak ketika di masjid. Ketika di luar masjid pun kita ada hak orang lain. Sedar tak sedar dalam hidup kita ni banyak hak orang lain yang kita jaga, yang kita guna tanpa kita sedar. Dan bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa dia? Kalian pernah membunuh binatang. Oh, jenuh dengan binatang pula. Kalian pernah mengambil harta di tepi jalan, menggunakan jalan dan merosakkan jalan. Masya Allah, masalah lagi. Kalian pernah bekerja tetapi kalian tidak amanah dengan pekerjaan. Oh, jenuh pula. Kasar. Bila orang tu mati baru dia tergadah. Ya Allah, macam mana aku nak masuk syurga ni? Banyaknya apa silap aku buat. Banyak amanah orang yang kita pegang tapi kita tidak laksanakan dengan baik. Itu 3 bahagian dalam hablum minallah. 2 perkara lagi yang kita kena perbetulkan diri kita sebelum kita berhadapan dengan hari kematian. Yang pertama sekali, tinggalkan harta kepada ahli keluarga kita dan jauhkan harta tersebut daripada fitnah. Ini payah sikit. Allah sebut dalam Al-Quran, tinggalkanlah ahli keluarga kamu dalam keadaan berharta, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan bapa kedana. Tak boleh. Kena tinggalkan juga harta untuk mereka meneruskan hidup. Sebaiknya harta itu diselesaikan sewaktu hidup, kerana banyak masalah berlaku bila harta itu diselesaikan selepas daripada mati. Baik. Dan yang akhir sekali, wariskan kepada ahli keluarga kita kefahaman agama. Ini nak bagi tahu satu rahsia. Bagaimana nak tahu keluarga kita ni beragama ataupun tidak? Bagaimana mereka menguruskan jenazah kita, macam itulah kualiti agama dalam keluarga kita. Betul tak? Masyarakat tengok macam mana anak itu boleh solatkan jenazah mak bapak. Orang tahu anak dia ni kalau jenazah boleh uruskan, maksudnya agama yang bapak diajar ni cukup baik. Tapi kalau anak nak solatkan jenazah mak bapak pun tak reti solat jenazah, tak payah cerita bab lain lah. Benda yang tu pun tak boleh selesai. Kita kena test anak cucu kita.
boleh ke tidak jadi imam solat jenazah? Inilah beberapa bekalan yang kita kena persiapkan sebelum kita meninggalkan dunia kita. Balik di tes itu, gerti tak solat jenazah? Saya nak cakap tu benda sebab maaflah kalau orang tak setuju. Tidak semua pelajar-pelajar pergi sekolah agama itu pun reti beragama. Kalau tak datang sekolah agama lagi teruk tak reti dia. Pasal saya ni mengajar sekolah agama, saya tahu. Kadang-kadang dalam satu kelas tu yang reti betul-betul pun 2-3 orang. 2-3 orang tu lah hantar ke depan. Bila ada program, 2-3 orang ke depan. Tahun depan hantar lagi apa untuk solat jenazah, 2-3 orang tu. Tahun depan lagi 2-3 orang tu. Lepas tu pindah sebab tahap 2. Naik pula 2-3 orang lain. Ini masalah. Ini masalah sistem pendidikan kita. Dia tidak holistik. Dia tak macam pendidikan pondok. Pendidikan pondok Tok Guru wajibkan setiap orang ke depan. Tetapi kerana sistem pendidikan kita ini terhad, tak semua orang boleh ke depan. Itu masalah. Sebab tu saya lebih cenderung daripada hantar anak sekolah agama, lebih baik hantar anak sekolah pondok. Cuma kalau anak kita ni tak ada peluang pergi sekolah pondok, hantarlah sekolah agama. Itu madai. Tetapi belum mencukupi. Tak percaya? Pergi tanya budak sekolah kafar, tanya semua budak jenam, gerti tak solat jenazah? Petik semua-semua hantar ke depan. Mengerumpuk. Cikgu dia tutup muka dia. Ini masalah yang berlaku dalam sistem kita. Sebab itu sebaik-baik pendidikan ni dia tidak bermula di sekolah, dia bermula di rumah. Sebab itu orang dulu, alim ulama dulu, yang menjadikan anak itu ulama ialah ayah-ayah mereka. Bapa ada didik sendiri. Ada seorang ulama daripada Indonesia, dia ni 35 tahun bapa ada didik. Diakui oleh ulama sampai di Kairo. Di Kairo sampaikan orang jemput dia nak dapatkan top dari dia. Tapi kalau tengok dia punya sistem pendidikan ni mana? Dididik oleh bapakku kepada bapak. 35 tahun. Tapi tak pergi mana-mana universiti. Tapi bapak dia seorang ulama didik anak 35 tahun. Hingga dia dinilai sebagai ulama dan pendapatnya dinilai satu pendapat yang kuat. Salah seorang daripada ulama yang mahir dalam mazhab Syafi'i. Jadi nama dia dekat Indonesia ada seorang ulama. Ustaz Abdul Somad ada pernah pergi dekat tempat dia. Dia tanya Ustaz Abdul Somad, belajar mana? Ustaz Abdul Somad bagi tahu lah, dia belajar di Kairo, dan 2 lagi tempat Maghribi kan, Sudan. Dia kata, beruntunglah saya ni belajar dengan bapak saya je 35 tahun. Ustaz Somad belajar tak sampai saya tu, tak sampai 2 tahun pun, tapi dia ni 35 tahun belajar. Inilah yang dimaksudkan dengan keberkatan. Bapa ni mewakilkan agama kepada anak dia. Inilah paling afdal. Cuma kita nak macam mana dalam zaman muda malah belajar, tua-tua jadilah jahil. Tapi kalau kata tua-tua pun tak mau belajar, kata guru saya, elok kau masuk kubur je lah. Itu je lah. Ayat orang lama itu je. Dia tak ayat orang panjang. Bagi macam tu. Jadi apa yang nak dilihat di sini, ramai orang melahirkan anak, tetapi tak ramai orang mewariskan ilmu kepada anak. Ini masalah. Bila dah mati, terkeping-keping nak buka Yasin. Bila dah mati, macam mana yang solat jenazah? Masa itulah baru nak baca niat. Mayiti dengan mayitati pun bertukar. Mayiti ni untuk lelaki, mayitati ni untuk perempuan. Ada pergibatan mayitati juga. Na'udzubillah, tepuk lagi. Ini masalah. Ini saya lihat perkara ini banyak berlaku dalam masyarakat. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling penting kepada kita, nilai keluarga kita dulu. Tanya diri kita, kau tidak sebenarnya solat jenazah? Esok-esok aku mati pun nak kau solat jenazah untuk aku.
Kau reti ke tidak? Test dia dulu. Sebelum masyarakat test dia, kita test dia dulu. Ini masalah yang berlaku. Kerana apa? Manusia ini bila sampai di waktu yang dia dimatikan, waktu itulah dia baru sedar bahawa sebenar-benarnya dia telah hidup. Selama ni dia lalai dengan dunia dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam satu hadis yang lain, setiap kali matahari terbit, ia datang ke bawah arasy, lalu dia sujud dan meminta izin untuk kembali, lalu diizinkan Allah kembali. Sehinggalah Allah memerintahkan agar terbit sebelah barat, ia melakukan seperti yang dilakukan sebelumnya. Ia datang ke bawah arasy lalu bersujud dan meminta izin kembali, namun tidak dijawab. Kemudian meminta izin untuk kembali, namun tidak dijawab. Meminta izin lagi untuk kembali, namun tidak dijawab. Sehinggalah apabila malam telah berlalu atas kehendak Allah Ta'ala dan mengetahui bahawa jika ia diizinkan untuk kembali, ia tidak dapat mencapai timur, lalu berkata, wahai Tuhanku, betapa jauhnya timur, siapakah aku dengan manusia? Sehinggalah apabila ufuk menjadi sepertiga tali, ia meminta izin kembali, lalu diberitahu, terbitlah dari tempatmu, lalu terbitlah ke atas manusia daripada sebelah barat. Ulama-ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan Allah menahan di sini, iaitulah Allah melaksanakan takdir dia. Di mana setiap yang berjalan pasti akan berhenti. Sebegitu juga manusia, setiap yang hidup pasti merasai mati. Jadi kita ni akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan kita kena lakukan. Tadi persiapan kita sebelum kita mati, persiapan tu kita kena buat. Ni apa pula persiapan kita bila kita sedang berhadapan dengan sakaratul maut? Kita ni dah nak mati ni, dah nazak ni, roh dia tengah naik ni. Apa kita nak buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita masih ada peluang selagi roh belum sampai di gorgorah, di tenggorokan. Banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diajarkan oleh ahli ulama, iaitulah istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia istighfar Rasulullah? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca zikir, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa astaghfiruh. Ini dinyatakan hadis tersebut. Jadi ini zikir kesukaan bagi Nabi dekat-dekat Rasulullah nak wafat. Maka kata ulama, afdal bila orang tu sedang berhadapan dengan sakaratul maut, maka dia perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dia? Hikmah dia, jangan sampai istighfar waktu susah. Bila dah nazak baru sibuk nak istighfar. Waktu senang lenang malah nak istighfar. Susah, takut tak sempat istighfar, na'udzubillah, kembali kepada Allah dalam keadaan terkejut. Na'udzubillah. Sebab itu ulama-ulama tasawuf mengatakan, di antaranya pandangan daripada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, keutamaan dalam jalan kepada Allah Ta'ala ialah dengan beristighfar.
Pergilah tengok mana-mana Tok Guru Tarekat Naqsyabandi, awal perjalanan menuju Allah dia suruh istighfar. Saya sendiri, Tok Guru saya bagi tahu kau 3,000 istighfar. Saya pernah satu hari itu dalam kelas, ada seorang budak baru ambil tarekat. Tok Guru kata, engkau 11,000 istighfar. Tepuk dahi. Aku ada 3,000 pun jenuh nak mengambil. Tok Guru ada penilaian, tapi nak bagi tahu memang istighfar ni jalan menuju Allah Ta'ala. Bila kita tengok dalam beberapa kitab tasawuf nombor 1, apa dia signifikan? Ada satu benda yang menghalang untuk kita dekat kepada Allah Ta'ala. Ada satu benda yang menghalang untuk kita melakukan amal soleh. Benda ni kita tak solat lagi, kita tak mahu zikir, tak mahu solat sunat. Ada satu benda yang menghalang. Apa dia? Sifat takabur. Bila kita rasa masa aku banyak, nantilah aku solat. Aku banyak urusan, nantilah aku sedekah. Dia bukan isu kita masa banyak, tetapi kita takabur dengan Allah Ta'ala. Sedekah untuk Allah, adakah itu lebih rendah daripada dunia kau? Sebab ni penyakit ni, sebab kurang beristighfar, kurang minta maaf dengan Allah Ta'ala. Inilah penyakitnya. Penyakit inilah yang dihadapi oleh manusia yang disebut dalam hadis ni. Bila sampai waktu genting, pintu taubat tertutup, baru sibuk nak bertaubat. Bila nampak tak ada kiamat, baru sibuk nak mengucap 2 kalimah syahadat. Inilah penyakitnya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nyatakan sambungan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Maksudnya manusia itu ditipu dengan dunia ni setiap hari. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Balik tengok 2 terjemahan ayat yang terakhir, buka tafsir Ibnu Katsir. Di sanalah letaknya 2 rahsia. Siapa yang melihat kepada 2 rahsia akhir ayat tersebut, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebaikan. Apa dia? Kalau orang Islam buat benda ni, orang Islam akan jadi hebat. Siapa buat benda ni, hidup dia akan dimuliakan Allah Ta'ala. Apa dia? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Inilah kekuatan umat Islam dulu yang sudah hilang pada hari ini, dan nanti akan jadi hebat bila dilihat perkara ini. Amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh orang melakukan kebaikan, bersama-sama membuat kebaikan, melarang orang daripada melakukan kerosakan, dan menjauhkan diri daripada kerosakan. Siapa dapat buat amar ma'ruf ni dalam diri dia, dalam masyarakat dia, dalam keluarga dia aman damai dunia dan akhirat. Inilah yang dilakukan oleh keluarga para alim ulama. Nak nampak benda ni, kalau ada kenal mana-mana ulama, duduk serumah dengan dia, tengok macam mana ulama dengan anak-anak dia. Siapa tak biasa buat, pergi buat. Contohlah ada ulama dekat kawasan sini kan, duduk kat dia punya pondok, ambil masa seminggu. Cakap, Tok Guru saya nak duduk seminggu kat sini. Biasa Tok Guru bagi je, bayarlah sewa bilik tu, duduk kat situ. Cuba tengok macam mana Tok Guru dengan anak-anak dia. Masa tu baru kita fikir, benda ni yang hilang daripada keluarga aku. Sebab apa? Sibuk mencari dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nak tutup sampai situ sahaja, untuk sama-sama kita berfikir persiapan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan pastikan bila kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan yang baik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Rasulullah SAW mengatakan ada 3 bekal yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Sedekah jariyah, sedekah. Al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salih yad'una, anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin.